Hai, Assalamualaikum. Apa khabar korang? Selamat memasak untuk korang yang tengah memasak sekarang ni. Dan selamat menjahit. Sebab ada yang DM saya kata, saya selalu tonton video akak sambil-sambil menjahit. So tak kira lah apa sekalipun korang tengah buat sekarang ni. Tapi hati-hati masa korang buat kerja korang tu, sambil-sambil tonton cerita kali ni. Kembali lagi bersama saya Aa berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, untuk video kes kita pada kali ini, kisah dia ni lebih kurang 11-12 tragik dengan kisah yang kembar bunuh mak itu. Tak. Saya rasa kisah ni lagi tragik tau. Lebih tragik, lebih sadis dan tak berperi kehaiwanan langsung. Biasa dengar kan? Jadi kisah kali ni berlaku dekat Hong Kong, yang mana ada pasangan suami isteri ni boleh lenyap macam gitu je. Vanish, hilang. Ini bukan cerita hantu tau yang boleh hilang macam gitu je. Jadi tak payah nak layankan masa? Das je? Jom kita mula. Okey, kejadian ini berlaku di Tai Kok Sui yang ada di Hong Kong. Jadi dekat Tai Kok Sui tu sebenarnya tinggal sepasang suami isteri ni. Dan si suaminya ni bernama Glory Chow Wing Ki yang berumur 65 tahun. Dan isterinya pula bernama Moon Siu Yu Yi yang berusia 63 tahun. Katanya masa diorang muda-muda dulu, diorang kerja keras. Usaha sehabis boleh sampaikan diorang berjaya beli sebuah apartmen pada tahun 80-an. Okey, 10 tahun kemudian, dalam tahun 90-an macam begitu kan, diorang jual balik apartmen tadi dengan harga 2 kali ganda. Lepas tu, diorang pergi beli apartmen yang lain pula. Jadi sekian-sekian lama macam itu, dia jual balik apartmen tu. Lepas tu, dia beli apartmen lain pula. Macam itulah dia punya proses tu. Tapi last kali katanya dia sampai boleh beli beberapa apartmen tau. Dan satu apartmen je yang diorang guna, yang diorang tinggal dengan anak-anak diorang. Dah tu apartmen-apartmen yang lain pula, macam biasalah diorang akan sewakan. Memang satu pelaburan yang sangat bernas lah kan. Okey, pada tahun 2013, diorang pun dah tua dah. Dan diorang pun putuskan untuk bersara. Dah tu nikmatilah hari tua, hari bersara diorang tu kan. Dalam masa yang sama, sebenarnya diorang ada 2 orang anak lelaki. Anak sulung mereka namanya Chow Ho Ying dan anak keduanya pula bernama Henry Chow Hoi Leong. Dan umur Henry ni adalah 28 tahun masa kejadian tu berlaku. Okey, anak sulung diorang, Chow Ho Ying tadi, tak ada masalah apa-apa. Dia ada kerja tetap, dia ada masa depan yang cerah. Tapi adik dia yang kita gelarkan dengan Henry ni sangat berbeza daripada abang dia. Masa dia kecil-kecil, dia selalu jadi mangsa buli. Mungkin sebab tubuh dia yang agak kecil compare dengan rakan-rakan sebaya dia. So sebab itulah senang si pembuli ni nak buat kerja. Dan ada salah seorang kawan sekolah dia cakap yang Henry ni sebenarnya selalu menyendiri. Dia seolah-olah macam ada dalam dunia dia sendiri. Jadi hal ni sebenarnya bagi efek pada akademik dia. Okey, masa dia remaja, dia gagal dalam akademik tau. Katanya dia gagal untuk dapat diploma sekolah menengah macam gitu. Dan pada masa tu, of course lah mak dengan ayah dia ni marah kan. Dan mak ayah dia cakap, engkau ni tak usaha betul-betul. Kalau kau usaha betul-betul, takkan jadi macam gini. Dah tu dia cuba lagi sampailah dia lulus. Henry ni pernah cakap tau, dia sebenarnya marah dengan mak ayah dia. Sebab mak ayah dia ni macam paksa dia ambil kelas piano daripada kecil lagi. Daripada sekolah rendah macam gitu. Dan dia pula tak suka pun dengan kelas piano tu. Dah tu dia cakap ayah dia ni kaki mabuk. Kalau ayah dia balik rumah mabuk-mabuk macam itu, mesti ayah dia akan pukul mak dia dan juga abangnya. Pelik jugalah kan, kalau betul ayah dia ni betul lah kaki mabuk, kenapa dia tak kena? So, untuk lari daripada masalah tu, masalah keluarga lah kononnya kan, dia berjinak-jinak main game. Dia banyak habiskan masa untuk main game. Sebab katanya, dalam game tu, dia rasa macam dia diterima oleh geng-geng main game ni. Dan juga dia boleh rasa yang dia tu dihormati. Pada tahun 2000, mak dengan ayah dia putuskan untuk hantar dia pergi belajar ke luar negara. Masa tu, mak ayah dia hantar Henry ni pergi belajar di Canberra, Australia. Dan time tu, dia dapat masuk ke ANU tau. Australian National University. Katanya dia ambil bidang actuarial science. Dan jurusan yang dia ambil ni boleh tahan susah. Tapi dia boleh lepas kos tu tau. Maksudnya dia ni boleh tahan bijak jugalah kan. University ni sendiri adalah universiti ranking pertama yang ada dekat Australia sana. Dan universiti ni pegang ranking ke-27 di dunia. So bukan orang biasa-biasa yang setakat lulus je boleh masuk ke universiti ni. Katanya rate untuk masuk ke universiti ni memang agak susah. Cuma diorang mengalu-alukan foreigner yang nak pergi belajar ke universiti diorang. Biasanya kalau sebut je foreigner, mestilah nak kena bayar yuran yang sangat mahal kan.
Walaupun itu adalah universiti kerajaan dia orang. Okey, sambung. Jadi pada masa tu, mak ayah dia ni harap yang Henry tadi, dia sedarlah kan dengan apa yang dia patut buat dalam hidup dia. Yelah, dia bukannya tak pandai, dia boleh pergi jauh lagi. Cuma kena push sikit lah macam gitu. So mak ayah dia harap yang dia ambil peluang ni untuk ubah hala tuju hidup dia lepas ni. Jadi orang yang berjaya, lepas ni dapat kerja yang elok macam gitu kan. Tapi sayangnya masa dekat universiti tu pun sekali lagi dia kena bully. Henry cakap ada satu hari tu dia kena belasah dengan pelajar-pelajar lain. Dan lepas 3 tahun, pada tahun 2003, dia boleh pergi berhenti belajar tau. Parah sikit lagi nak tamat. Dan dia tak bagi tahu pun mak dengan ayah dia yang dia dah berhenti belajar. Dia balik ke Hong Kong dan masa dia dah sampai ke Hong Kong tu, mak dengan ayah dia ingatkan yang dia ni dah habis belajar lah. Dan lama kelamaan barulah mak dengan ayah dia tahu rupa-rupanya dia dah berhenti belajar. Marahlah mak dengan ayah dia ni kan. Maunya tak marah, dah banyak dah habis duit dekat anak ni pergi hantar anak sampai ke luar negara untuk belajar kan. Tapi last kali tak ada pun bawa balik sijil ke apa. Jadi lepas balik daripada Australia tadi, hidup Henry ni makin berubah. Dia makin menyendiri. Dah tak bergaul sangat dah dengan kawan-kawan dia yang sebelum-sebelum ni. Tapi dia ada bekerja lah. Cuma dia kerja kejap-kejap je. Kerja-kejap berhenti. Kerja-kejap berhenti. Katanya dia ni buat kerja sambil lewa tau. Dah buat kerja pun macam main-main je kan. Pihak atasan pun marah lah. Bila pihak atasan marah, dia mulalah letak jawatan. Berhenti kerja macam gitu. Lepas tu pergi cari kerja yang lain pula. Jadi kawan-kawan Henry ni cakap, Henry dia sokong dengan fahaman Nazi. Saya tak familiar sangat dengan fahaman Nazi ni macam mana. Tapi katanya dia punya ideologi ni lebih kepada nasionalisme dan juga sosialisme. Dah tu dia guna gambar Adolf Hitler sebagai gambar profile picture dia dekat akaun MSN. Salah seorang kawan masa sekolah rendah dia tu namanya Chen Cheng-yo. Dia cakap Henry ni ada 3 benda je yang dia minat. Pertama, investment. Kedua, perempuan. Dan yang ketiga, gaming. Masa tu, mak ayah dia ni memang bimbang sangat dengan masa depan anak bongsu dia. Jadi diorang pun buat keputusan untuk sekali lagi hantar si Henry ni pergi belajar. Belajar dekat universiti, dapatkan sijil. Dan masa ni dia hantar Henry dekat salah satu universiti yang ada di Hong Kong. Ya kan senang sikit nak pantau ke apa kan. Cuma si Henry ni tak nak tahu. Dia cakap dia nak kerja. Dan dalam tahun 2006 ke 2007 macam itu, dia bekerja dekat salah sebuah syarikat. Dekat sanalah dia kenal dengan salah seorang kawan dia yang konon katanya nasib dia tu lebih kurang 11-12 dengan dia juga. Nama kawan dia ni adalah Angus Z. Chung Kei. So Angus pada masa tu berumur 35 tahun. Angus ni pun boleh dikatakan seorang lelaki yang selalu mengasingkan diri dia daripada dunia luar. Sama, dia pun jadi mangsa buli juga sepanjang hidup dia. Masa dekat sekolah, dia dah terbiasa sangat dah. Kena tendang, kena pukul, kena maki. Benda tu semua dah sebati dengan diri dia. Pernah sekali, si kaki buli ni pergi sembuh Angus tadi dengan racun serangga tau. Cuma Angus ni sekali pun dia tak pernah nak melawan. Sakit hati pula kan dengan kaki buli ni. Cyberbully pun pembuli tau. Okey, daripada kecil lagi Angus ni dia hidup dengan mak dan juga kakak dia. Sebab katanya ayah dia orang tinggalkan dia orang sekeluarga dan maknya lah yang terpaksa bekerja banyak kerja semata-mata untuk sara dia orang dua beradik. Tahap pendidikan Angus pula sangat-sangat rendah. Malah dia fail dalam semua subjek kecuali matematik. Bila dah besar, Angus tadi dia bekerja sebagai cash collector ataupun tukang pungut hutang. Yang selalu call kita tu nak ingatkan kita yang ada PTN tertunggak, lebih kurang macam gitulah. Dia juga pernah kerja sebagai security guard. Dah tu dia pernah jadi kerani. Dan dia pun ada romantic relationship tau. Dia pernah bercinta, dia ada teman wanita. Cuma jalan cerita dia tu agak tragik. Okey, teman wanita pertama dia meninggal disebabkan kemalangan yang tragik. Dan tak lama lepas tu, dia kenal dengan seorang wanita daripada Indonesia. Dia berkahwin dengan wanita tu. Tapi pada malam dia orang menikah tu, isteri dia cakap sebenarnya dia dah ada seorang suami dekat Indonesia sana. Dan selain daripada suami dia tu, dia dah ada seorang boyfriend dekat Indonesia sana juga. Jangan tanya.
Dan lebih kesiannya lagi, si isteri dia tadi cakap, sebenarnya saya nikah dengan awak ni sebab saya nak hak untuk menetap dekat negara ni je. Tak lebih daripada tu tau. Jadi kecewa dengan hubungan dia yang tak jadi tadi, dah kena tipu macam gitu kan. Dia pun ambil lah masa untuk cool down sikit, ambil masa untuk diri dia sendiri, dan dia pun pergilah bercuti dekat New Zealand. Dekat New Zealand sana, dia kenal dengan seorang perempuan. Tapi perempuan tu juga pergi tipu dia tau. Semua duit dia yang dia ada pada masa tu habis. Perempuan tadi tipu, perempuan tadi dah pergi kebas semua duit dia. Jadi masa tu dia pun terpaksalah balik ke Hong Kong sebab dia memang dah tak ada duit langsung dah. So dalam masa yang sama, dia dah tak ada duit. Dia tertekan dengan nasib hidup dia masa tu. Dan time ni lah dia buat keputusan untuk bunuh diri. Katanya masa tu, dia buat plan untuk bunuh diri dengan 3 cara secara serentak. Dia pergi ambil mercury, dia campur dengan racun tikus, dan dia campur pula dengan ubat batuk. Lepas dia dah ambil ubat-ubatan tadi, dia kuncikan diri dalam satu bilik yang tertutup. Tak pasti sama ada itu bilik dia ataupun bilik yang lain, tapi bilik tu katanya tertutup. Lepas tu, dia pergi nyalakan kayu api dalam bilik tu dan perfect. Kalau dia tak mati sebab keracunan, dia akan mati sebab tak boleh nak bernafas. Tapi plan bunuh diri dia ni gagal tau, sebab kakak dia sempat balik ke rumah dan jumpa dia dalam keadaan masih lagi bernyawa. So diorang terus bergegas ke hospital, cuba selamatkan dia, dan efek daripada cubaan bunuh diri dia ni, Angus tadi mengalami kerosakan dekat bahagian otak. Dia jadi lembab untuk bercakap, dan dia sendiri pun macam struggle tau untuk bercakap, untuk mengeluarkan satu-satu perkataan tu. Dan juga katanya dia dah tak boleh dah nak berfikir dengan baik. Kakak Angus pula, dia memang risau sangat dengan adik dia. Sebab akak dia takut kalau Angus ni cepat sangat percaya dengan orang bila orang berbuat baik dengan dia. Dah tu orang akan ambil kesempatan dengan kenaifan adik dia. Jadi perwatakan Angus ni secara keseluruhannya, dia seorang yang lurus dan dia seorang yang baik hati. Itu menurut keluarga dia lah. So sifat ni sebenarnya sangat-sangat berbeza dengan Henry. Jadi bagi Angus, sebenarnya Henry ni adalah satu-satunya kawan yang terbaik dalam hidup dia. Sebab Henry je yang nak berkawan dengan dia. Dia memang dah tak ada kawan lain lagi dah. Jadi Angus, dia sanggup buat apa je demi Henry. Dah tu, kalau Henry cakap apa-apa je, dia akan ikutkan tau. Dia seolah-olah anak kecil yang turut dengan perintah mak ataupun ayah dia orang. Ya. Angus, dia selalu belikan makanan untuk Henry. Lepas tu dia selalu belikan pakaian yang mahal-mahal untuk Henry. Dia anggap Henry ni macam adik dia sendiri. Tapi Henry pula, dia sangat dominan. Ya kan, orang nak jadi bos je kan. Kalau kena sound sikit terus mesti kerja. So dalam hubungan dia orang ni, berkawan ni, si Henry ni lah yang akan jadi bos. Okey, pada tahun 2011, ada salah seorang kawan Henry ni offer Henry tadi bekerja. Tapi beberapa minggu lepas tu, sebab dia tak bagi prestasi yang baik, so dia terpaksa buang Henry. Dia terpaksa pecat si Henry ni. Dan tak lama lepas tu, Henry tadi dia bekerja sebagai wartawan hartanah untuk salah satu surat khabar tempatan. Tapi bila bos tegur dia, dia boleh berhenti kerja macam gitu je. Nampaklah kan yang si Henry ni perangainya macam tak boleh orang tegur tau. Kalau tegur je, dah sampai sini je lah. Okey, ingat lagi tak? Benda yang kedua yang Henry suka adalah perempuan. Ya, kalau kita tengok gambar dia ni pun, kita pun macam tak terfikir tau yang dia ni boleh kata kaki perempuan juga. Okey, katanya dia ada ramai sangat kenalan perempuan, dan ada salah seorang kawan perempuan dia ni, ataupun mungkin girlfriend dia lah, telefon si Henry ni. Dan dia beritahu yang dia dah pregnant. Kau akan jadi ayah, yay, macam tu kan. Tapi Henry cakap dia tak nak baby tu. Dia minta supaya teman wanita dia tadi gugurkan kandungan tu. Cuma teman wanita dia pada masa tu tak nak, dan dia nak simpan juga baby ni. So start daripada itulah Henry terus putuskan hubungan dengan teman wanita dia tadi, dan dia terus block semua kontak. Biasa kita dengar kan sinopsis cerita macam gini. Okey, tak lama lepas tu Henry dapat tahu yang dia dapat seorang anak perempuan. Tapi dia sendiri tak pernah jumpa dengan anak dia. Okey, pada tahun 2012, Henry mula fikir macam mana dia nak dapat duit cepat. Macam mana dia nak kaya dengan cepat macam tu. Dia tak nak dah bekerja keras, tapi duit dapat ciput je. Sampailah satu hari, dia terfikir untuk melabur dalam saham. Tapi dia tak ada duit. So masa tu, dia yakinkan mak dengan ayah dia ni
untuk pergi jual salah satu unit apartmen, dan duit tu nanti kiranya macam bagi harta antara dia dengan abang dia lah. Dia akan dapat separuh dan abang dia akan dapat separuh macam tu. Dan mak dengan ayah dia pada masa tu sedia maklum yang sebenarnya anak dia ni nak main saham, nak start main saham. That's why lah anak dia perlukan duit yang banyak untuk mula melabur. Jadi sebab itu yang anak dia nak, itu pekerjaan yang anak dia nak buat. So mak dengan ayah dia pun setujulah. Jual lah salah satu unit apartmen yang diorang ada dan bagi duit tu separuh seorang. So masa tu dia dapat duit daripada mak ayah dia lebih kurang 500,000 yuan. Jadi dengan duit tu lah dia buat modal, dia pergi beli saham dan dia mula belajar macam mana untuk menyaham. Kau dah kenapa? Kau menyaham? Aku menyaham kau nanti. Sorry, maksudnya dia mula belajar cara untuk melabur. Okay, lepas dah belajar main saham tadi, tak sampai setahun, saham yang Henry beli tadi jatuh teruk. Masa tu, Henry panik. Dia dah tak boleh nak buat apa dah. Semua wang pelaburan dia, sekelip mata je hilang. Dan sampailah satu saat tu, nilai saham pun dah makin okey, makin naik lah mungkin masa tu. Jadi time tu, sekali lagi dia pergi jumpa dengan mak ayah dia ni. Dan kali ni dia minta untuk mak dengan ayah dia jual apartmen yang mak ayah dia tinggal. Boleh dia terfikir sama macam tu sekali? So kalau jual rumah tu, dia orang nak duduk mana? Jadi dia punya plan masa tu, kita jual je lah apartmen ni. Lepas tu kita bagi 3. Dia, abang dia dengan mak ayah dia. Macam mana boleh bagi 3? Kena bagi 4 lah. Tak faham lah cara dia berfikir macam tu. Itulah macam dia dah jadi satu addict tau. Ketagih dengan saham ni sampai macam tu sekali. Dan mak ayah dia pada masa tu, of course lah tak setuju. Mana dia orang nak tinggal? Dia marahkan si Henry ni. Dah lah tu main saham. Pergi cari kerja tetap. Kerja yang menjamin macam gitu. Ni duk main saham. Lepas tu kalau dah jatuh lagi sekali, apa lagi yang nak dijualnya? Jadi mak dengan ayah dia ni nakkan si Henry jadi macam anak sulung dia orang. Cari kerja dekat salah sebuah syarikat, tempatan macam itu, dan bekerja sama macam orang ramai buat. Cuma Henry, dia tak nak hidup macam gitu. So dalam bulan September 2012, Henry bagi tahu Angus yang dia nak bunuh diri. Sebab dia punya cita-cita sebelum umur dia 30 tahun, dia dah nak ada semua benda. Maksud semua tu, dia nak ada harta, dia nak ada rumah, dia nak ada family. Ya kan, lengkap lah kan. So dia plan lah, kata dia nak pakai tu sekdor. Lepas tu dia pegang sebotol red wine macam gitu, sambil-sambil menikmati red wine. Dan dia akan terjun daripada sebuah bangunan. Tapi pada masa tu Angus yakinkan dia supaya jangan bunuh diri. Dan Henry ni cakap, Angus cadangkan untuk Henry lepaskan geram dia pada orang lain. So masa tu lah Henry ni buat keputusan, lebih baik dia bunuh mak dengan ayah dia daripada bunuh diri dia sendiri. Tambah pula, dia memang tak pernah elok pun dengan mak dengan ayah dia. Dan pada masa tu pun, mak dengan ayah dia halau dia keluar daripada rumah, minta dia menetap sendiri macam tu, berdikari lah kan. Satu hal lagi, dia fikir yang dia ada harta pusaka mak dan ayah dia. So kalau dia bunuh mak dengan ayah dia pun dan hilangkan mayat tu semua, dalam masa 7 tahun kes ni akan ditutup. Dan dalam masa tu bolehlah dia hidup dengan duit harta pusaka tu. So dia dah tak perlu dah nak fikir, nak pening-pening kepala, nak cari kerja. Okey, pada pagi 1 Mac 2013, Chow Hong Ying ataupun si abang itu, dia pergi kerja macam biasalah. Pada pagi 1 Mac 2013, Chow Hong Ying, si abangnya tu, macam biasa pagi-pagi je dia akan jumpa dengan mak ayah dia dulu sebelum dia pergi kerja. Dah say bye-bye macam itu kan. Dah tu dia pun pergilah kerja. Dan petang tu, bila dia balik rumah, adik dia cakap yang mak dengan ayah dia orang pergi ke rumah kawan mereka dan bermalam dekat sana. So dia pun macam tak adalah nak syak apa-apa kan. Esok pagi tu, Choi Hong Ying pergi kerja. Balik kerja petang tu, dia tak nampak pun kelibat mak dan juga ayah dia. Pelik kan? Tak biasanya mak dengan ayah dia ni buat macam ni. Jadi si abang tadi pun tanyalah Henry. Henry cakap, lepas abang dia keluar pagi tu pergi kerja kan, mak dengan ayah dia adalah balik rumah kejap. Dan diorang sempat pergi makan tengah hari dekat salah sebuah restoran yang ada di Lang Ham Place Shopping Mall. Dan masa tu Henry ni cakap mak ayah dia bagi tahu yang mereka akan pergi bercuti dekat mainland China untuk beberapa hari. Masa tu si abangnya ni macam muskil jugalah dengan cerita adik dia ni kan. Dia tak percaya pun. Yelah sebab dia tak pernah dengar pula kata mak dengan ayah dia ada rancangan untuk pergi melancong. Tapi dia pun tak banyak soal lah. Dia terima je apa yang adik dia cakap. Cuma beberapa hari dia cuba call mak dengan ayah dia tapi tak dapat.
Dan mak ayah dia pun tak call dia orang berdua tau. Jadi si abangnya tadi mula panik. Dan Henry, dia cuma cakap, oh, mungkin mak dengan ayah sibuk sangat kot. Yelah, aktiviti melancong diorang tu dan tak sempat nak call rumah. Lepas seminggu, diorang tetap tak dengar khabar berita daripada mak dan juga ayah dia. So, pada 7 Mac 2013, si abangnya ni buat keputusan untuk laporkan hal ni kepada pihak polis. Yelah, mana mungkin mak dengan ayah dia boleh hilang macam gitu je kan. Jadi, diorang kedua beradik ni pun pergi ke balai polis Mongkok untuk buat laporan yang mengatakan mak dan juga ayah mereka hilang, tak dapat nak dihubungi. Dah dapat laporan tadi, pihak polis pun terus buat siasatan. Mereka pergi dapatkan info daripada pihak immigration sama ada pasangan ni ada keluar daripada Hong Kong dalam masa 2 minggu terdekat ni ataupun tak. Pada 12 Mac 2013, pihak polis bagi tahu dua beradik ni yang mak dan ayah mereka tak pernah keluar daripada Hong Kong selama 2 minggu terdekat ni. So, kemungkinan besar mak ayah diorang masih ada dekat Hong Kong. Choi Hong Ying pada masa tu memang terkejut. Dia cemas. Dia takut kalau ada sesuatu yang buruk dah berlaku dengan orang tua dia. So, esoknya tu dia pun post lah dekat Facebook yang kata mak dengan ayah dia hilang, dengan harapan supaya berita ni boleh viral dan dibantulah oleh masyarakat yang kemungkinan ada ternampak ataupun ada terserempak dengan mak diorang, ataupun ada terserempak dengan mak dan juga ayah diorang. Dah post dekat sosmed tadi, diorang berdua ni pergi pula dekat surat khabar Apple Daily. Diorang masukkan berita ni, pencarian ni ke dalam surat khabar pula. So, mungkin cepatlah sikit jumpa kan. So, masa tu dah heboh dah dekat sosmed dan juga berita tempatan. Dan Henry sendiri pun sempat ditemu ramah tau. 而家咧已經12-13日咧，咁都係冇回音，咁就非常之擔心啦。警方嗰邊咧就 check 過入境記錄，就發覺咧去到目前為止，佢兩位都係冇出過境嘅。 Okey, sebab mereka dah post dekat surat khabar, dekat sosmed semua kan. Jadi pihak polis pada masa tu pun terpaksalah bagi perhatian yang penuh kepada kes ni. Jadi pihak polis pun pergilah cek CCTV yang ada dekat restoran. Yang kata Henry tadi pergi makan dekat restoran dengan mak dengan ayah dia. Dan restoran tu sendiri ada dekat Langham Shopping Mall tu kan. Jadi pihak polis pergi cek CCTV restoran tu pada masa kejadian. Tapi tak ada pula kelibat mereka bertiga dalam CCTV restoran tu. Maksudnya Henry ni menipu lah kan. Masa tu lah pihak polis ni mula syak ada benda yang tak kena dengan Henry ni. Kalau hal ni pun dia boleh tipu, apa lagi yang dia tipu sebenarnya? Jadi diorang perlu dapatkan pengesahan cerita yang sebenar. Tapi tak adalah diorang pergi tanya, hey, aku dah check dah CCTV, kau tak ada pun dalam CCTV tu. Tak, dia tak buat macam tu. Okey, pada 24 Mac 2013, ahli penyiasat tadi sekali lagi telefon kedua beradik ni. Dan diorang disoal siasat untuk kali kedua. Pada masa ni, Henry dapat gunakan telefon dia tau. Dan masa soal siasat tu dijalankan, Henry, dia pergi WhatsApp kawan dia dalam grup gaming. Kalau dalam grup, of course lah bukan seorang je yang boleh baca, tapi ramai. Grup WhatsApp tu, diorang bagi nama HK Taken. Dalam grup WhatsApp tu, dia pergi mengaku yang sebenarnya dia dah bunuh mak dan juga ayah dia. What? Dalam WhatsApp mesej tu, Henry tulis macam ni. Aku ada kat balai polis sekarang. Aku akan lengahkan polis sekejap. Sebab aku perlukan masa untuk ucapkan selamat tinggal pada kawan-kawan rapat aku. Dan lepas tu, aku akan bagi tahu hal yang sebenar. Aku seorang psikopat. Aku tak ada rasa simpati dengan kesakitan orang lain. Sebab pengalaman aku masa kecil dan masa remaja. Atas sebab-sebab tertentu, aku tak nak mereka ada kat sini. Aku dan kawan pembunuhan aku dah rancang untuk buatkan hal ni sebagai kes orang hilang. Dan buang cebisan tubuh sedikit demi sedikit. Proses emosi aku sangat berbeza daripada orang biasa. Okey, pada malam tu juga, dia jumpa dengan salah seorang kawan dia untuk makan malam. Dan dia pergi ceritakan semua benda yang dah berlaku kepada kawan dia tu. So, kawan dia pun tanyalah kan, jadi, apa yang kau nak buat lepas ni? Henry cuma jawab, sekarang ni dia cuma nak balik rumah, kemas apa yang patut, dah tu dia nak tidur dan esok pagi dia akan serahkan diri dia pada pihak polis. Tapi belum pun sampai lewat tengah malam pada malam tu, mungkin dalam pukul 12 lebih sikit ke ataupun 11 lebih kan, macam tu kan. Salah seorang kawan dalam grup WhatsApp tu pergi call pihak polis. Dah tu dia report yang si Henry ni dah buat pengakuan secara bertulis dalam grup WhatsApp dia orang. Pada 15 Mac 2013, jam 7 pagi,
pihak polis sampai dekat rumah kediaman Chow yang ada dekat kawasan Sayim pun, dan pada masa tu diorang berjaya tangkap Henry. Jadi pihak polis tunjukkan bukti-bukti yang diorang dapat daripada mesej grup WhatsApp tu, dan Henry sendiri pun dibagi kerjasama. Dia mengaku yang dia dah bunuh mak dengan ayah dia. Dalam masa yang sama, Henry pun ceritalah apa yang sebenarnya dah berlaku. Henry cakap dia akan tunjukkan dekat mana lebihan mayat mak dan juga ayah dia. Dia cakap pada 1 Mac 2013 dia baru je dapat kerja masa tu. Jadi dia buat keputusan untuk pindah keluar daripada rumah mak dan juga ayah dia. Tambah pula mak dengan ayah dia masa tu memang gesa dia untuk keluar daripada rumah sebab nak dia hidup berdikari. So dia pun ambil keputusan untuk tinggal bersama-sama dekat sebuah rumah flat dan tinggal dengan kawan baik dia, si Angus tadi. So masa tu diorang ada sewa sebuah rumah flat 2 bilik yang ada di Chung Street di kawasan Tai Kok Tsui. Mula-mula Henry ni plan untuk bunuh mak dengan ayah dia dekat daerah Shenzhen sebab katanya ada pembatasan Hong Kong dekat sana. So dia ada plan lah untuk buang je mayat dekat sana macam gitu kan. Tapi Angus bagi cadangan, apa kata kalau kita buat dekat Tai Kok Tsui je? Tempatnya agak terpencil, penuh dengan penduduk dekat situ, dan orang yang tinggal dekat dari situ pun berpendapatan rendah je. So kebanyakan dia orang akan pergi kerja pagi, balik malam. Kerja pagi, balik malam. Jadi tak ada masa lah untuk borak-borak membawang ke apa kan. Tambah pula mak dengan ayah Henry ni memang tak ada kaitan langsung dengan tempat tu sebelum ni. So orang tak akan terfikir kata mak dengan ayah dia ni akan pergi ke tempat tu. Jadi Henry pun setujulah. Dan pada 1 Mac tu dia bagi tahu dengan mak dengan ayah dia yang dia dah dapat rumah sewa dah. Dia akan tinggal dengan Angus, kawan dia. Dia dapat menyewa dekat satu rumah flat 2 bilik. Dan mak dengan ayah dia pun happy lah kan. Nampak masa depan anak aku ni. Dah tu Henry tadi pun minta tolong mak dengan ayah dia ni untuk pergi ke rumah sewa dia dan tolong apa yang patut. Yelah tolong kemas-kemas macam itulah. Dan sambil-sambil tu mak ayah dia bolehlah kenal dekat mana tempat baru anak dia tinggal nanti kan. Okey, dalam jam 11 pagi ada CCTV yang menunjukkan Henry tengah berjalan ke arah rumah flat yang dia sewa sambil mak dengan ayah dia follow ikut belakang. Tak lama lepas tu ada juga CCTV yang menunjukkan diorang bertiga tengah menunggu lift untuk naik ke rumah sewa tu. Henry cakap lepas diorang sampai dekat tingkat 3, diorang ketuk-ketuk pintu dan Angus tadi buka pintu. Dah tu mak dengan ayah dia tadi pun masuk ke dalam rumah. Lepas masuk je ke rumah, dia terus kunci pintu. Dan masa itulah diorang berdua, Henry dengan Angus ni, pergi serang mak ayah Henry. Henry cakap yang Angus ni seorang lelaki yang kuat. Angus tadi dia pergi terkam ke arah maknya Henry daripada belakang. Dah tu dia tutup mulut mak Henry sambil-sambil dia kelar leher. Dalam masa yang sama, si Henry tadi pergi serang ayah dia. Dia pergi tikam ayah dia dekat bahagian leher, tapi ayah dia tak meninggal serta-merta. Macam ada perlawanan lah daripada ayah dia ni kan. Dan pada masa tu si Angus ni terus datang ke arah ayah Henry tadi dan dia pergi kelar leher ayah Henry dekat sana. Katanya dalam masa pergelutan si Angus ni nak habiskan ayah Henry tadi, dia tak tersengaja pergi tikam Henry dekat bahagian tangan dan juga kaki. Okey, 20 minit kemudian ada CCTV yang menunjukkan si Henry tadi keluar daripada lift dan dia berjalan seorang diri, naik teksi dan pergi ke hospital. Masa tu dia pergi ke Queen Mary Hospital dan dekat hospital tu sendiri ada CCTV yang menunjukkan dia dapatkan rawatan dekat sana. Katanya 11 jahitan jugalah yang dia dapat. Cuma itu tak setimpal dengan apa yang dia dah buat dengan mak dan juga ayah dia. Dalam jam 4 petang pula, Henry pergi ke kedai pakaian. Katanya masa tu dia pergi beli seluar untuk gantikan seluar dia yang ada percikan darah. Dan lepas tu Henry balik ke rumah flat tu balik. Masa dia sampai dekat rumah flat tu, dia cakap yang dia nampak si Angus tadi dah pun bongkar mayat mak dan juga ayah dia. Bila dah jadi cebisan-cebisan kecil, dia orang pergi potong-potong mayat tu semua kan. Jadi cebisan-cebisan kecil. Dan kawan dia tadi, saya tak tahu ayat apa yang sesuai untuk digunakan, tapi mungkin semacam dia pergi perap cebisan-cebisan daging tu semua. Sebab katanya dia pergi masukkan semua cebisan daging tu ke dalam satu kontainer. Dah tu dia masukkan garam ke dalam kontainer tu dan dia simpan. Tak keperap namanya tu. Kalau kita kat sini buat tak nak cakap. Tak nak cakap tapi kena. Tak nak cakap tapi kena. Tak apalah, kita abaikan yang tu.
Okey, asalnya diorang plan nak sorokkan bahagian mayat tu dengan simen. Macam yang kita tengok dalam cerita lah, pergi buat satu dinding macam gitu, masukkan mayat, lepas tu simen. Lebih kurang macam gitulah diorang punya plan. Tambah pula dekat rumah yang diorang sewa tu, dia macam bahagian dapur dengan ruang tamu tu tak ada partition macam gitu. So diorang plan untuk buat satu partition lah dekat situ. Dekat area dinding partition tu lah diorang akan masukkan mayat-mayat tu. Cuma idea dia ni macam agak kreatif sikit. Katanya dia nak campurkan semua daging tu ke dalam simen dan juga pasir, gaul-gaul macam gitu, dan diorang akan buat batu bata. Dah tu barulah susun-susun untuk dijadikan dinding. Kreatif. Tapi tak jadi sebab itu terlalu banyak kerja. Tambah pula biasalah bos kan, tak adalah nak buat kerja macam gitu. Dan benda tu pun rumit kan, nak kena buat satu-satu bata tu semua. Dan yang paling penting, diorang tak pasti sama ada kalau dah siap nanti, dinding tu akan kukuh ke tak. Dah tu, kalau dia buat sendiri batu-bata tu semua, mesti akan timbulkan keraguan dengan orang-orang yang melihat benda tu. Ya, kenapa kau tak pergi beli je batu-bata? Kenapa kau nak kena buat batu-bata tu kan? Jadi, cancel. Henry cakap, Angus tadi dia bagi satu cadangan yang cukup bernas. Katanya, lebih baik dia orang buang mayat dengan cara yang lebih mudah, iaitu dengan masak daging tu semua sebagai char siu ataupun barbecue pork. Ya, itulah yang diorang buat. Henry setuju. Jadi diorang pun potong mayat tadi dengan cibisan-cibisan yang kecil dan diorang pergi perap daging tu dengan barbecue sauce. Lepas dia dah perap dengan BBQ sauce tadi, diorang pergi masukkan ke dalam oven untuk dimasak. Okey, lepas daging tadi dah masak, diorang boleh terfikir untuk bungkus benda tu tau. Diorang beli polystyrene kosong tu kan, yang kita bungkus makanan tu tengah hari biasanya. Ya, polystyrene tu diorang beli. Dah tu dia masukkan nasi dekat situ, dan dia masukkan daging BBQ yang dah siap dimasak dekat sebelah tepi. Saya jadi terfikir tau, sama ada dia makan ataupun tak nasi dengan daging tu, ataupun dia bagi dekat orang lain. Mungkin orang macam gelandangan ke apa kan untuk makan. Kalau tak, kenapa dia nak bungkus banyak-banyak macam gitu kan? Okey, bungkusan nasi BBQ dengan polystyrene tadi, diorang masukkan ke dalam peti ais. Ya, diorang simpan dekat dalam peti ais, dan tak tahu berapa banyak dah bungkusan nasi yang diorang dah buat sesuatu. Sebenarnya ada saki-baki mayat tadi, macam tulang, bahagian dalam, usus macam gitu. Dan semua bahagian-bahagian tu diorang buang dekat laut. Katanya diorang buang dekat Lang Chang Bay. Dan diorang buang bahagian tu semua secara berperingkat tau. Biasanya diorang akan buang cibisan ni semua pada sebelah malam. Yelah, lewat-lewat malam macam gitu kan, tak ada orang kan. Rumah sewa diorang ni dengan tempat pembuangan mayat tu, kalau diorang jalan kaki, lebih kurang 12 minit. So boleh tahan dekat dah kan. Kalau nak pergi jalan kaki je untuk buang pun, ya kan tak sempat nak mengah lagi dah sampai. Okey, lepas kejadian yang berlaku, pada hari tu, pada satu hari bulan tu, kan first day dia kerja kan. So lepas kejadian ni berlaku je, dia pergi kerja macam biasa, macam tak ada apa-apa pun yang berlaku. Dan selepas pembunuhan tu berlaku, dia bermesej dengan si Angus tadi lebih kurang 70 kali dalam masa 2 minggu. Dia juga pergi check akaun bank dan share yang mak ayah dia ada. Lepas dah bunuh, of course lah nak cari harta pula kan. Masa Henry kena tangkap tu, dia pergi bagi alamat Angus. Jadi pada jam 10.30 pagi pada hari yang sama, pihak polis berjaya tangkap Angus. So pada masa tu, diorang didakwa dengan pembunuhan dan juga merungkaikan mayat. Angus pula, dia tahu je si Henry tadi buat pengakuan, dia pun buat pengakuan juga. Dan dia kena soal siasat selama 9 jam tanpa henti, tanpa rehat tau. Mental dia pada masa tu memang dah tak stabil, dan menurut pihak polis, pengakuan yang dia buat tu memang tak masuk akal langsung. Jadi pihak polis pada masa tu nak kena pergi geledah dekat tempat kejadian, dan untuk make sure jugalah yang cerita diorang ni bukan saja-saja nak buat-buat cerita je, nak membongak macam tu je kan. Okey, pada hari yang sama diorang kena tangkap, pihak polis pergi geledah dekat rumah yang diorang ni menyewa. Bila pihak polis masuk je ke dalam rumah tu, mereka nampak ada kesan darah dekat kapet. Dan rumah tu pula ada 2 bilik dan 1 tandas. Dekat ruang tamu rumah, ada 3 beg plastik hitam. Yang dekat dalam tu penuh dengan pasir dan juga simen. Salah satu bilik, diorang jadikan tempat untuk bongkar mayat. Sebab dekat dalam bilik tu, ada papan dagang ataupun chopping board. Dah tu ada beg mayat, ada 600 bekas makanan yang polystyrene tu, dan ada satu bekas yang diorang letak 7 bilah pisau dan juga gergaji.
Pihak polis juga jumpa ada 3 beg plastik sampah dekat tepi dinding bilik tu. Dan bila diorang buka plastik sampah tu, dekat dalam tu ada anggota tubuh badan manusia. Dekat sebelah dapur pula, dia ada macam storage room macam gitu. Dan dekat sana ada 2 biji peti sejuk. Dekat bahagian atas kedua-dua peti sejuk tu ada microwave. Bila pihak polis buka je microwave tu ada macam tumpuk-tumpuk kuning macam itu tau. Jadi bila dah sampai ke pihak forensik, rupa-rupanya tumpukan-tumpukan kuning tu adalah lemak manusia. Itu pun dah kan. Ini lagi get ready, okay? Okay, bila pihak polis buka bahagian freezer peti sejuk tu, dekat peti sejuk yang pertama, pihak polis jumpa ada kepala Glory Chow ataupun ayahnya si Henry ni. Dan dekat peti sejuk yang kedua pula, diorang buka freezer. Dekat sana diorang jumpa kepala Moon Siu ataupun maknya si Henry ni. Mental terus. Itu bahagian freezer je tau. Bila buka dekat bawahnya pula, dekat bawah tu penuh dengan bungkusan makanan yang dekat dalam tu ada nasi dan juga BBQ, daging BBQ tadi. Diorang dah tapau siap-siap dah. Jadi masa tu, kes ni heboh seluruh China tau. Dan adalah yang mendakwa kata si Henry ni, dia dah makan dah daging mak dan juga ayah dia. Sebab, yelah dia kan dah siap-siap masak kan. Cuma tak ada bukti yang mengatakan dia makan daging-daging tu semua. Ada salah seorang penyiasat, dia mengaku lepas dia masuk je dekat tempat kejadian tu, dia sampaikan tak boleh nak makan daging selama berminggu-minggu tau. Trauma terus. Dan dia cakap bau dekat dalam rumah tu memang sangat meloyakan. Jadi daripada pemerhatian orang yang pakar, dia orang cakap yang rumah ni memang sengaja disewakan untuk dijadikan tempat pembunuhan. Pihak polis juga ada jumpa satu notebook yang ada dekat bawah tilam bilik Angus. Dalam notebook tu, dia tulis cara-cara untuk bongkar mayat secara terperinci tau. Dalam buku tu juga, dia tulis anggaran berapa lama ambil masa untuk diorang buang darah daripada bahagian mayat tu dengan menggunakan syringe. Lepas tu, dia macam senaraikan barang-barang yang patut dia gunakan masa pembongkaran tu berlaku. Dia tulis macam ni. Plan B, syringe 20 pieces. 3 pieces untuk sehari. Daging dan tulang siap dalam 9 hari. Keringkan darah, cukur rambut, lapah kulit, potong organ. Kalau mereka tak boleh nak buktikan A, B dan C, mereka tak akan jumpa X. Mereka tak akan tahu A, B, C adalah X. Dia boleh buat formula matematik tau. So macam, yelah kita pun macam terfikir kan, kata Angus ni orang yang kurang dari segi pemikirannya. Macam mana dia boleh buat formula matematik? So adakah Angus ataupun sebenarnya Henry yang buat plan ni? Jadi sebulan kemudian, dia tulis barang-barang yang dia akan gunakan untuk buat pembunuhan ni. Dan juga barang yang dia perlu guna untuk dia bongkar mayat. Dia buat list untuk beli pisau dagang, tukul, bekas polystyrene dan juga peluntur. Henry, dia dah beli sedikit demi sedikit barang-barang ni semua daripada beberapa kedai yang berasingan dan dia start beli dalam bulan Januari lagi. Katanya ada beberapa barang je yang dia minta Angus untuk belikan. Tapi daripada CCTV yang pihak polis ni dapat, cuma Henry je yang beli barang-barang tu semua. Rupa-rupanya dah 6 bulan dah diorang plan untuk buat pembunuhan ni. Dan pihak penyiasat dapat tahu yang sebenarnya si Henry je yang tulis semua detail dalam buku tu, bukannya si Angus. Ya kan tulisan tu dapat dianalisis kan, sama ada tulisan si A ke ataupun si B. Lagipun dia boleh pergi buat formula matematik, yang mana kalau nak comparekan dua orang ni, of course lah si Henry ni dapat pendidikan yang tinggi sikit kan. Ingat lagi tak yang Henry cakap kebanyakan cadangan untuk pembunuhan tu dicadangkan oleh Angus. Tapi bila pihak polis siasat dalam bulan Januari lagi, Henry cakap dengan Angus yang dia nak pindah masuk dengan Angus. Macam diorang plan untuk sewa sebuah rumah macam itulah dan tinggal sama-sama. Dan diorang selalu bermesej dekat MSN. Selalunya kalau bermesej je, Henry yang akan bangkitkan isu pembunuhan tu. Malah seminggu sebelum pembunuhan tu berlaku, si Henry dia pergi raba peha seorang perempuan masa dia ada dekat dalam bas. Dan dia cakap apa? Dia cakap yang dia rasa macam diri dia ni Tuhan. Tiba-tiba je teringat pula ada seorang ustaz ni cakap,
Iblis pun, sejahat-jahat iblis tu, dia tak mengaku yang dia ni Tuhan. Tapi Fir'aun mengaku. Jadi para penyiasat ni fikir, mungkin pada masa tu si Henry ni fikir yang dia akan buat sesuatu yang sangat besar. Satu jenayah yang lebih teruk lagi daripada sekadar meraba. Dan penyiasat ni cakap yang Henry pada masa tu dah makin berani untuk buat jahat. Pada 17 Mac 2013, 2 hari lepas penangkapan tu, pihak polis pergi ke tempat diorang buang mayat, cuba untuk cari bukti. Diorang turunkan penyelam, carilah apa-apa yang patutkan, kok-kok lah ada. Tapi sayangnya diorang tak jumpa apa-apa pun. Yang mana mungkin cebisan mayat tu semua dah pun hanyut ataupun dah dimakan ikan. Okey, pada 4 Ogos 2014, perbicaraan Henry dan juga Angus bermula. Pada masa tu, mereka berdua mengaku tak bersalah. Tapi perbicaraan ni terpaksa ditunda sebab 2 daripada 7 juri terpaksa tarik diri lepas diorang tengok bahan bukti. Katanya diorang terlalu trauma dengan apa yang diorang tengok. So, diorang postpone perbicaraan ni selama 6 bulan. Pada bulan Februari 2015, perbicaraan untuk kes mereka pun dijalankan. Masa tu, keterangan Henry ni tak sama dengan keterangan Angus. Angus mengaku yang dia tak ada dekat rumah flat tu masa pembunuhan tu berlaku. Angus cuma datang ke rumah flat tu pada 4 Mac. Kiranya selepas 3 hari pembunuhan tu berlaku. Tu pun katanya sebab Henry tadi, dia dah ancam dah Angus ni. Henry cakap, kalau kau tak nak tolong aku akan bunuh mak kau. Wow, plot twist kan? Dalam perbicaraan tu juga, diorang mengungkapkan yang kata si Henry ni sebenarnya dah lama dah pendam rasa benci dengan mak dan juga ayah dia. Dia fikir sebab mak dengan ayah dia ni tegas dengan dia daripada kecil lagi, sebab itulah hidup dia sekarang jadi macam ni. Dan sebab mak dengan ayah dia jugalah, dia selalu kena bully. Dia cakap kawan-kawan dia selalu ejek tubuh dia yang munggil ataupun yang agak kecil. Dan dia bagi alasan kata tubuh dia macam gitu sebab dia tak ada masa nak bersenam. Dia tak sempat nak bersenam sebab mak dengan ayah dia ni selalu paksa dia untuk belajar. Hari-hari kena belajar. Tak ada masa pun nak bersukan. Ya ke? Bukankah tu dah lumrah alamnya macam gitu? Dia dah memang kecil. Tak tahulah apa yang dia fikir. Lepas tu dia cakap yang ayah dia ni seorang yang sombong. Mak dia pula selalu pandang dia dengan muka yang kecewa. Ialah sebab dia tak bagi sumbangan apa-apa untuk family dia tu. Dia juga ada komplain. Katanya ayah dia ni selalu je pasang TV kuat-kuat. Sampaikan dia tak boleh nak fokus masa belajar. Dan hal ni lah yang menyebabkan dia gagal dalam pelajaran. Macam semua salah orang je, bila salah dia ni? Okey, dalam mahkamah tu dia cakap macam ni. Saya fikir kalau saya boleh putuskan hubungan emosi dengan mak dan juga ayah saya, ia boleh jadi jalan penyelesaian. Dan kalau mereka mati, saya boleh dilahirkan semula. Tapi motif utama Henry ni bunuh mak dengan ayah dia adalah supaya dia boleh mewarisi harta mak dan juga ayah dia. Sebab katanya dia plan untuk jual semua harta tu dan tukar kepada duit cash. Jadi lepas ni dia dah tak payah dah nak pening-pening fikir pasal duit. Henry juga buat pengakuan tau, yang sebenarnya dia dah plan dah untuk bunuh abang dia, supaya nanti semua harta mak dengan ayah dia yang punya. Dah tak payah nak bagi-bagi lagi dah. Cuma sebab dia dah rasa macam sedikit tenang lepas dia dah bunuh mak dengan ayah dia, jadi dia fikir dah tak perlu dah kot nak bunuh abang dia. Henry dia bagi tahu psikiatris, katanya bila pagi-pagi dia bangun pagi kan, dia rasa lega bila dia tengok katil mak dengan ayah dia kosong. Dan dia dah plan dah, lepas ni kalau kes ni dah settle, dia dan juga Angus akan pergi ke mainland China dan dia akan buat penderaan seksual dan juga satu siri pembunuhan dekat sana. Dia nak jadi Ted Bundy ke apa? Terinspirasi ni. Dah tu pihak polis semua tanyalah kan, habis macam mana dia nak pilih mangsa-mangsa dia ni kan. So dia cakap yang dia akan pilih mangsa-mangsa dia ni secara random je, atau mungkin dia akan pilih pelacur-pelacur yang ada kat sana. Dan dia bagi tahu yang dia akan buat kerja ni sampailah dia kena tangkap, atau kalau tak kena tangkap pun mungkin sampai mati. Ini dia yang cakap tau. So ada psikiatris yang mengesahkan, kata si Henry ni mengidap bipolar disorder dan juga obsessive compulsive disorder. Tapi ada psikiatris yang lain pula mengesahkan yang si Henry tak ada sebarang penyakit disorder yang dinyatakan. Dia cuma obsesif dan juga kompulsif je. Ataupun dia obses dan dia tak boleh nak kawal perasaan dia. Jadi sampai sini je, pihak penyiasat, pihak mahkamah pun dah sedia maklum dah yang si Henry ni suka manipulasi orang lain.
Samalah macam dia manipulate Angus untuk tolong dia buat pembunuhan tu. Dan kebetulan si Angus ni pula orangnya lurus. Daripada IQ test yang mereka ni buat pun, Henry jauh lebih pintar daripada Angus. Lepas beberapa kali perbicaraan diadakan, pada 20 Mac 2015, Henry Chow didapati bersalah kerana merancang pembunuhan ibu bapa dia dan dia dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan parol ataupun bebas bersyarat. Angus pula didapati bersalah kerana membantu Henry untuk buang bahan bukti tadi dan dia dijatuhkan hukuman selama setahun. Jadi sebab pada masa tu Henry dan juga Angus ni dah pun dipenjarakan selama 2 tahun. So lepas hukuman dah dijatuhkan oleh pihak mahkamah tadi, Angus terus boleh bebas. Lepas pembunuhan tu berlaku je, kebanyakan penduduk yang tinggal dekat bangunan tu semuanya berpindah keluar. Sebab diorang ni kan percaya feng shui macam tu kan. Tambah pula bangunan tu sebenarnya dah dibina pada tahun 1964 lagi. Dan bangunan tu sendiri ada 9 tingkat dan ada 250 buah rumah. Dan last kali semua orang pun dah pindah keluar, dah dibiarkan kosong macam itu je. Jadi pada tahun 2017 bangunan tu dirobohkan. Apa jadi dengan Abang Henry? So Abang Henry putuskan hubungan dengan adik dia. Dia dah tak ada kaitan langsung lagi lah dengan Henry. The end. Okey, pengajaran kita kali ni, jangan biarkan anak-anak kita jadi mangsa buli. Selalu perhatikan mereka. Saya rasa dah terlalu banyak sangat dah kes yang saya ceritakan, yang daripada awalnya dia akan jadi mangsa buli dulu dan last kali dia akan jadi psikopat. So kita sebagai mak ayah jagalah mental anak-anak. Dan Alhamdulillah juga kan, sebab kita ikut ajaran Islam, ajaran yang betul. InsyaAllah lah selamat dunia akhirat. Jadi saya rasa sampai di sini dulu untuk video kali ni. Saya harap korang sukakan video ni. Dan macam biasa, kalau korang sukakan video ni, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.